Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhdadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan Brunei Darussalam CHSK Badminton Cup 2021 sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Paduka Anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai acara kategori bergu remaja lelaki bawah 14 tahun. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di Dewan Serbaguna Sekolah Chung Hua Kiu Dang Tutong dijunjung oleh Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Mariam binti Ulat, Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, dan Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Muhammad, Presiden Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Dalam kejohanan ini, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim mewakili pasukan Flying Gravity Waznah berpasangan dengan Desen Chung Ming Tin. Yang Teramat Mulia dengan pasangannya berjaya menang selesa dengan straight set 2-0 menewaskan Awang Muhammad Haikal Nizamuddin bin Haji Hardi dan pasangannya Sebastian Matthew Buckingham dari pasukan RNT dengan keputusan 21-0, 21-3. Bagi perlawanan kedua acara bergu, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Desen Chung Ming Tin juga menang straight set 2-0 ke atas bergu Eric Sia Ming Chai dan Awang Zayan Aryan bin Nur Hazrin dari pasukan BRKP OCT dengan kiraan 21-8, 21-11. Kejohanan buat julung kali ini disertai oleh 200 peserta mewakili 8 buah pasukan yang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Perlawanan akan diteruskan lagi pada hari Ahad 21 Mac depan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai klinik bola jaring bagi peserta perempuan berusia 6 hingga 15 tahun. Klinik anjuran Net Academy itu diadakan pagi tadi di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Berakas. Semasa klinik Yang Teramat Mulia bersama pasukan bola jaring negara Brunei Darussalam Royal Peace berkenan memberikan latihan kepada 85 pemain bola jaring perempuan yang menyertainya. Penganjuran klinik ini disokong oleh Persatuan Bola Jaring Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan. Net Academy merupakan laluan karah mengembangkan sukan bola jaring dalam kalangan perempuan pada peringkat awal sekaligus meningkatkan lagi kemahiran dalam sukan berkenaan. Objektif klinik diadakan juga untuk meningkatkan penyertaan kalangan belia di negara ini. 7 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, semua kes baharu itu adalah kes import dari Malaysia yang tiba di negara ini melalui Singapura pada 1 Mac 2021. Pengesanan kontak bagi kes-kes tersebut masih giat dilaksanakan dan semua kes baru dimasukkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi rawatan dan pemantauan. Sementara itu, jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 kini 199 kes. Dengan jumlah tersebut, 11 kes aktif kini menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan.
manakala jumlah kes sembuh adalah 185. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan sebanyak 58 kes. ...663 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori dan 14,707 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 362 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 110,176 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Hasrat untuk memeluk agama Islam terlaksana bagi seorang lelaki berbangsa Iban dan seorang perempuan berbangsa Murut. Majlis pengislaman mereka berlangsung pagi tadi di Kampung Sungai Akar. Majlis Pengislaman bagi Muhammad Zahrid Mulay bin Abdullah 23 tahun dan Nur Aira Mika binti Abdullah 21 tahun disempurnakan oleh para pegawai Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Mereka akan menghadiri kelas bimbingan pengetahuan Islam termasuk rukun-rukun iman dan Islam serta bab solat di Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pandemik COVID-19 mencatat sejarah baharu dalam profesion kejururawatan termasuk negara Brunei Darussalam dengan jururawat antarawira barisan hadapan yang menjadi benteng untuk menghalang penularan virus tersebut. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita lain dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Masalah sosial secara umumnya adalah berkaitan masyarakat yang memerlukan perhatian dan komitmen daripada seluruh anggota untuk mencari jalan penyelesaian. Semalam, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang Tutong mengkayakan forum sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Forum berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang, Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dua ahli panel forum mengetengahkan forum yang bertajuk Punca Isu Sosial Kalangan Belia dan Cara Mengatasinya. Tujuannya untuk mengajak para belia masjid mengetahui kesan bahaya gejala sosial dan memberi peluang kepada para ibu bapa bagi sama-sama mengetahui dan memantau kegiatan anak mereka. Ia juga dihasrat memberi kesedaran kepada peserta mengenai kesannya di masa akan datang dan sekaligus mendidik mereka agar sentiasa mengikuti aktiviti yang sihat dan berfaedah. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Zainab Lumut, Daerah Belait, pagi tadi juga mengungkapkan forum serupa di Masjid Zainab Lumut. Antara yang hadir Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Forum dipengerusikan oleh Awang Haji Ezwan bin Haji Ali, Pegawai Pelajaran Jabatan Pengajian Islam.
Di samping mengajak belia masjid sama-sama mendengar kesan bahaya gejala sosial, forum juga memberi peluang kepada para ibu bapa untuk memantau bersama kegiatan anak-anak. Ia juga dihasrat dapat melibatkan para belia dalam aktiviti yang sihat dan bermanfaat. Pemilihan tersebut kepada yang lebih bersifat negatif dan ini disangkal sebetulnya. Sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Community for Brunei mengadakan Wanita Weekend, Women Empowered Conference and #YouGoggle Marketplace. Majlis berlangsung petang tadi di ruang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Nurhayana Janis binti Abdullah Liu, isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisiannya sesi bengkel ialah lingkungan perbualan wanita-wanita bangsa-bangsa bersatu. Bengkel ini menjadi platform yang menghubungkan serta menyokong wanita, usahawan wanita muda dan tokoh pemimpin masyarakat wanita melalui sesi perkongsian pengalaman dan membina kemahiran yang diharapkan menjadi sumber inspirasi kepada wanita-wanita muda untuk berjaya. Antara topik yang dibincangkan, keganasan di kalangan wanita dan remaja perempuan dan perhubungan yang sihat dengan memfokuskan strategi dan tindakan berkesan dalam membenteras keganasan terhadap wanita serta cara memperbaiki persekitaran yang boleh membangkitkan suasana harmoni. Seramai 39 peserta menyertai Majlis Khatam Al-Quran kali ketiga sempena penubuhan ke-10 tahun kelas bimbingan Al-Quran Al-Barakah Kampung Lumut 2, Pelait. Majlis petang tadi diadakan di Hotel Rizkun International, Gadong. Memimpin bacaan surah Al-Fatihah, Datin Hajah Jamiah binti Haji Abdul Manap, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kelas bimbingan Al-Quran Al-Barakah mula ditubuhkan pada 1 Februari 2011. Antara matlamat penubuhannya menyahut seruan kerajaan agar rakyat dan penduduk negara ini celik Al-Quran serta bagi membimbing para muslimah penduduk Kampung Lumut 2 dan sekitarnya untuk mampu membaca dan memahami dengan lebih baik dan mengetahui cara membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang betul. Pandemik COVID-19 mencatat sejarah baharu dalam profesion kejururawatan termasuk di negara Brunei Darussalam. Ini kerana seluruh dunia sedang bergelut untuk menghapusnya dan jururawat adalah antara wira barisan hadapan yang menjadi benteng untuk menghalang penularan virus COVID-19. Dalam meningkatkan kepekaan dengan perkembangan dan transformasi sistem perkhidmatan kesihatan berkaitan penyakit itu, Persatuan Jururawat Penjuru Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan sesi seminar melalui acara Nursing Potpourri edisi ketiga bagi jururawat dan bidan di negara ini. Seminar berlangsung di Hotel Jeruton, Kampung Jerudong. Hajah Nur Syazwani binti Abdullah, jururawat tingkat khas Ketua Pentadbiran Perkhidmatan Kejururawatan Unit Buah Pinggang dalam sesi seminar antaranya membentangkan gejala global ketika ini mengenai pandemik COVID-19 iaitu gambaran keseluruhan dan pencegahan jangkitan COVID-19 dan keutamaan-keutamaan kawalan dalam persekitaran hospital. Sementara Awang Zaro bin Awang Haji Muhammad Zaini, Pegawai Jururawat Pusat Latihan dan Pembangunan Kejururawatan Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan, menyampaikan mengenai pesakit-pesakit positif COVID-19, pelan persiapan dan pengurusan berasaskan pengalaman bekerja saya sebagai seorang barisan hadapan. Nursing Potpourri bertujuan menyampaikan maklumat kepada jururawat dan bidan mengenai peranan yang dimainkan oleh Persatuan Penjuru dalam meningkatkan imej profesion jururawat. 44 peserta Akademi Dakwah 3.0 menyertai aktiviti da'i berkelana yang diadakan secara terbuka dan santai di Rumah Panjang Sibut, daerah Temburong. Aktiviti mendedahkan para peserta kepada pengalaman berdakwah di pedalaman melalui aktiviti mahabbah bersama masyarakat bukan Islam. Para peserta dialu-alukan oleh Haji Suhaili bin Haji Badas, pemangku Ketua Kampung Sibut.
10 ketua keluarga yang tinggal di Rumah Panjang Kampung Sibut juga menerima cenderamata. Walaupun hakikatnya memang tugas utama Pusat Dakwah Islamiyah sebagai satu pusat yang orang menyebarkan dakwah kepada seluruh warga Brunei, tapi para belia dia mungkin boleh juga memberikan usaha ini sendirilah lagi supaya dapat memperkasakan lagi dakwah di Brunei lah. Menyuruh semua belia-belia untuk mengikuti akademi dakwah terdapat berbagai cara-cara yang tertentu mengikut orang-orangnya, dan juga untuk menyatukan lagi semua orang supaya kita akan terus bersama untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Program melihat lebih luas lagi tentang kehidupan masyarakat di Brunei, di mana kalau di dalam sini kami ada mengunjung, ada membuat aktiviti di pusat dakwah ataupun di luar. Program ini alhamdulillah banyak pengajaran top up ilmu. Video tular mengenai limpahan air dari longkang konkrit di kawasan konkos lapangan terbang antarabangsa Brunei, Jabatan Penerbangan Awam. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran akhbarnya menjelaskan kejadian itu disebabkan oleh air hujan yang berlebihan. Bagaimanapun, longkang konkrit yang sedia ada masih dapat menampung limpahan air dan tidak mengakibatkan kebanjiran kerana masih terkawal dan tidak menjejaskan mana-mana operasi di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Sehubungan itu, Jabatan Penerbangan Awam meminta orang ramai supaya tidak percaya terhadap maklumat yang disebarkan melalui mana-mana aplikasi media sosial dan memastikan kesahihan maklumat yang disebarkan. Mana-mana individu yang menerima video tular itu juga diminta menghentikan penyebarannya. Juga diingatkan adalah menjadi satu kesalahan menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih, dan jika sabit kesalahan boleh didakwa di bawah Akta Ketenteraman Awam yang boleh dikenakan denda RM3,000 dan penjara sehingga tempoh 3 tahun jika sabit kesalahan. Kejadian gangguan rangkaian telekomunikasi melibatkan kira-kira 100,000 pengguna di seluruh negara adalah disebabkan kecurian kabel tembaga telekomunikasi yang mengakibatkan kerosakan kabel fiber di sekelilingnya. Perkara itu dijelaskan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dalam siaran medianya setelah siasatan dijalankan oleh Unified National Network Sendirian Berhad UNN. Kerosakan kabel telekomunikasi boleh menjejaskan aktiviti perekonomian dan sosial seperti perkhidmatan perniagaan dan pembelajaran. Juga ditekankan usaha dan perbelanjaan yang ditanggung UNN bagi memastikan gangguan perkhidmatan telekomunikasi adalah di tahap minima. Mana-mana individu yang dengan sengaja memindahkan, membinasakan atau merosakkan sebarang pemasangan atau loji telekomunikasi adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 49-1 Perintah Telekomunikasi 2001, dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dihukum penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 49-2 mana-mana individu yang menjalankan sebarang kerja tanah, merosakkan atau membiarkan sebarang kabel sistem telekomunikasi di bawah pengurusan atau kawalan pemegang lesen sistem telekomunikasi. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM1 juta atau dihukum penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara bagi Seksyen 50 Perintah Telekomunikasi 2001, individu yang melakukan kesalahan memindah, membinasa atau merosakkan sama ada dengan sengaja, cuai secara kebetulan ataupun sebaliknya ke atas pemasangan atau loji telekomunikasi dikehendaki membayar pampasan. Bagi sama-sama menjaga dan mengekalkan kebersihan dan membisaikan persekitaran kawasan Bukit Riadah, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, komuniti sukarelawan Mengkubau pagi tadi mengadakan kempen bergotong royong membersihkan kawasan Bukit Riadah berkenaan.
Juga menyertai kempen seumpama ini ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Sungai Buloh, Majlis Perundingan Kampung Batu Marang, Kumpulan Al-Uswah, Kesatuan Ibu Bapa Alumni PKBN dan beberapa syarikat kontraktor tempatan. Ke arah meningkatkan kesedaran mengenai memelihara alam sekitar terutama dalam kalangan belia, kempen membersihkan laluan diadakan pagi tadi di Taman Rekreasi Bukit Dadap, Kampung Kilanas. Acara yang diadakan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 dianjurkan oleh Persatuan Brunei Amerika Syarikat BUSA. Pelancaran kempen disempurnakan oleh Tuan Mak Porter, pengendali ASEAN bagi Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam. Kempen kebersihan dan mendaki bukit bermula dengan acara memanas badan diikuti aktiviti menanam pokok. Pihak penganjur berharap aktiviti seumpamanya akan memberikan impak positif dan boleh menumpukan kepada pendidikan dan manfaat bersenam. Acara disertai oleh Majlis Perundingan Kampung Kilanas, para sukarelawan dari Taman Rekreasi Bukit Dadap, Buzzing Bees dan Laksamana College of Business Fitness Club. Tiga individu dikenakan kompaun RM100 setiap seorang kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 kerana membuang sampah di tempat awam di kawasan pusat bandar. Imron Rosadi warga Indonesia, Puput Seripoden warga Indonesia dan Suma Winoto warga Indonesia dikehendaki membayar kompaun ke bahagian kewangan tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh masa 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskannya akan mengakibatkan kes diharapkan ke mahkamah dengan kesalahan pertama membawa hukuman denda RM1,000 dan kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Pasukan Victory Squadron berjaya menangi cabaran Bukit Kendana 2021 sebagai sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Dianjurkan pagi tadi oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga, cabaran berkonsepkan relay berpasukan sejauh 3 km bermula dan berakhir di Bukit Kendana. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 93 peserta mewakili 31 pasukan menyertai aktiviti ini. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya demo memadam api daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, pameran Persatuan Astronomi Brunei serta jualan produk-produk kampung. Juga bersempena ulang tahun sambutan Hari Kebangsaan ke-37, Sekolah Chung Hua Kiudang daerah Tutong buat julung kalinya menganjurkan Brunei Darussalam CHSK Badminton Cup 2021. Kejohanan berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna sekolah berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Merali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada sebelah pagi mempertandingkan kategori perseorangan lelaki bawah umur 14 tahun, perseorangan lelaki terbuka dan perseorangan lelaki veteran. ...200 peserta dari 25 buah pasukan mewakili 8 buah kumpulan dari seluruh negara menyertai kejohanan ini. Kejohanan yang menggunakan format round robin mempertandingkan 12 kategori. Kejohanan selama 3 minggu itu berlangsung sehingga 28 Mac ini. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara tidak ketinggalan dalam memeriahkan lagi festival
bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 dengan menganjurkan aktiviti sukan perlawanan merintis. Perlawanan petang tadi di kawasan Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan itu terbuka kepada semua pemimpin, penolong pemimpin, ahli pengakap dan keluarga. Cara orientering setahun pada tahun ini. Menyempurnakan pelepasan perlawanan Kolonel Berusaha Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Awang Haji Matusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Perlawanan bertujuan mendidik para pengakap membentuk keyakinan diri dalam menghadapi cabaran mental secara spontan di samping membina fizikal. Aktiviti juga dapat melatih secara praktikal kemahiran bersaing secara sihat dalam berkumpulan, termasuk kemahiran membaca peta, membaca dan menggunakan kompas. Walkathon sihat diadakan pagi tadi di Pantai Tanjung Batu Muara. Kali ini acara diadakan bersempena sambutan Isra' dan Mi'raj dan dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Skim Tanah Kuning Rakyat Jati, Lambak Kiri. Menyertai walkathon yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Walkathon dihasrat agar kegiatan riadah yang diadakan dapat membantu menjaga kesihatan khususnya kalangan jemaah belia serta kanak-kanak. Seramai 130 peserta menyertai Stand Dawn Marathon 2021, anjuran Brunei Ultra Marathon Series yang bermula semalam dan berakhir pagi tadi di Tawan Riadah Bukit Sipatir, Kampung Subur. 4 kategori dipertandingkan dengan para peserta melalui cabaran laluan sejauh 42 km bagi setiap pusingan sejauh 3.5 km dan para peserta diberi masa 14 jam untuk menyelesaikan cabaran. Penyampaian hadiah disempurnakan Awang Lawi bin Haji Lamat, pemangku ketua Kampung Subur. Bagi kategori terbuka lelaki dimenangi oleh Samsul Effendi, terbuka wanita pula milik Tatiana Abdullah. Sementara kategori veteran lelaki dijuarai oleh Haji Ibnu dan Nur Maisara Akilah memenangi veteran wanita. Besar saja itu, Nek. Di pas tuas saja itu, Nek. Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD mengagihkan bantuan berupa peralatan pencegahan COVID-19 menerusi bantuan dari Dana Solidariti COVID-19 bahan induk bola sepak dunia FIFA. Pengagihan diadakan secara pandu lalu di NFABD House, Berakas petang tadi. Menyempurnakan pengagihan peralatan Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam. Antara barangan keperluan yang diagihkan cecair pensanitasi tangan, sungkup muka dan alat memeriksa suhu badan. Pengagihan barangan dihasrat dapat membantu persatuan dan pertubuhan bola sepak daerah-daerah, klub-klub, akademi-akademi serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam bola sepak di negara ini. Ia juga dapat digunapakai semasa latihan dan perlawanan kejohanan-kejohanan bola sepak akan datang.